Kalau kanak-kanak punya kencing manis ada dua jenis. Satu yang memang ada insulin dia tak berfungsi. Yang satu lagi tu insulin resistant. Yang jenis pertama ni yang kerap jadi pada kanak-kanak. Jenis kedua ni itu yang berkait dengan obesity. Assalamualaikum, hai semua. Kembali lagi kita dalam Medik Keluarga. Okay, so sebelum kita nak mula ni, kita nak minta orang masuk ramai-ramai dulu. Yang dah stay ni, kita stay dulu, kita share dulu video-video kita ni kan. Dan sebelum kita nak mulakan kita punya Medik Keluarga hari ni, nak ingatkanlah dekat rumah tu, jangan lupa follow kita punya Instagram, kita punya apa lagi, TikTok, Facebook, Twitter, dan juga jangan lupa subscribe kita punya YouTube dan tekan notification ting kat atas tu. Alright, so doktor kita pun dah reling dah kita kat sini. Alright, so hari ni kita membawa topik apa tu? Topik awas tanda penyakit kronik pada anak. Okay, so hari ni kita bersama doktor. Doktor sama datang doktor kita yang doktor. Hari ni kita keluar daripada office. Ya, kita keluar dari studio Yes, nampak tak tempat kita yang cantik ni? Kita berada dalam office doktor sendiri. Okay doktor. Doktor dah senyum. Kita minta doktor lah untuk perkenalkan diri boleh? Assalamualaikum dan selamat petang semua. Saya Dr. Fazila, pediatrician pakar kanak-kanak daripada Hospital Wanita dan Kanak-kanak Avicenna di Shah Alam. Okay, so kita dah dengar dah suara doktor. Nanti kita nak dengar banyak lagi perkongsian daripada doktor. So hari ni topik kita tentang penyakit kronik pada anak. Yelah, sekarang ni kalau kita tengok dekat social media macam-macam kan doktor jenis penyakit yang ada. Sebab yang kroniknya, yang lagi teruknya tu kesian, yang baru nak mula tu pun macam Allah kan. So macam penyakit kronik ni dia nak serang bukannya orang tua, kanak-kanak pun sekarang dah kena. So boleh tak doktor jelaskan macam mana yang dikatakan sebagai penyakit kronik ni? Adakah dia seumur hidup bila orang kena penyakit kronik ni, ataupun sebenarnya boleh diubati? Okay, penyakit perkataan kronik, apa yang dimaksudkan dengan perkataan kronik? Bila kita cakap kronik itu ialah masalah yang berpanjangan. Tadi kita definition tu lebih daripada 3 bulan. Dan penyakit tu mengganggu aktiviti ataupun rutin harian seseorang itu. Jadi kanak-kanak pun tak terkecuali lah. Dan bukan semua penyakit kronik ni tak boleh diubati. Ada juga yang boleh diubati. And then yang pentingnya kita kena apa? Kena pasti awal dan kawal penyakit itu. So maksudnya contoh penyakit kronik tu boleh tak doktor? It depends on dia punya penyebab. Sebab bukan macam doktor cakap tadi tu, bukan semuanya yang tak boleh dirawat. Ada, sebab tu penting kalau kita tengokkan macam kita punya sistem kesihatan negara kita daripada lahir sampai umur dalam setahun setengah ke 2 tahun tu kita ada jadual rawatan berkala untuk anak-anak. Itu penting. Sebab ada penyakit kronik yang simptom dia tak ketara. Jadi kita dapat detect semasa datang bawa anak untuk rawatan. Faham. Kiranya penyakit kronik ni masih ada lagi orang tak jelas senarai jenis penyakitnya. So boleh doktor listkan antaranya lah penyakit kronik tu. Macam kita tengok pada penyebab. Kalau kita bercakap pasal kanak-kanak ni, ada 2 faktor yang paling penting lah. Satu ialah growth tu pertumbuhan kanak-kanak. Yang keduanya ialah perkembangan. Perkembangan ni ialah development dia daripada umur, daripada setahun ke setahun macam tu. Dan anything, apa-apa yang boleh mengganggu 2 ni, dan itu dah menjadikan masalah lah. Dan bila bermasalah tu berpanjangan,
kita panggil penyakit kronik. Ada yang ketara daripada lahir. Contohnya kalau katakan masalah genetik seperti Down syndrome, ataupun kanak-kanak yang dilahirkan dengan congenital heart disease, penyakit jantung daripada awal. Ada juga yang mengalami masalah daripada lahir seperti cerebral palsy. Itu semua penyakit kronik. Bila dah semakin besar tu ada yang didiagnose seperti asma. Asma pun penyakit kronik yang boleh berulang-ulang. Tapi selain daripada tu ada juga yang tak ketara, simptom yang tak ketara, dan kita kena pasti kita detect bila kita bawa anak untuk rawatan berkala tu. Follow up katakan. Contohnya kalau macam bawa anak ni pergi ambil injection, vaccination. Jadi apa yang penting masa vaccination tu? Kalau you tengok dekat Kementerian Kesihatan, dia ada bagi buku rekod anak-anak. Kenapa itu penting? Sebab selain daripada kita nak cantikkan bila anak tu mendapat vaksin, kita juga akan mengukur dia punya pertumbuhan. Berapa berat dia setiap kali datang, berapa panjang dia. Jadi kita panggil growth chart. Contohnya saya macam dekat sini, kita ada child immunization record book. So kalau kita tengok dalam ni sama macam Kementerian Kesihatan punya, kita tandakan macam dia punya setiap kali dia ambil injection. Dan selain daripada tu kita ada growth chart. Ni growth chart. Growth chart ni untuk baby lelaki lain dan baby perempuan lain. So sepatutnya tiap-tiap kanak-kanak tu dia kena membesar mengikut carta pertumbuhan. So anything yang katakan terlebih atau terkurang, itu adalah masalah pada kanak-kanak. Sebab tu ini obesity. Itu salah satu yang kita boleh detect melalui rawatan berkala macam ni, pemeriksaan berkala. Ataupun underweight, kurang berat badan. Itu pun satu masalah kronik juga. Lalu kita ingat orang yang satu penyakit kronik yang sakit yang teruk kan. So kita tak bayangkan yang macam kalau pertumbuhan tu macam ala kurus ke apa, kita tak anggap yang tu penyakit kronik kan. Sebab tu kalau you perasan sekarang ni kan Kementerian Kesihatan ada melancarkan program Anak Malaysia Sihat. Itu tujuan dia untuk kita detect awal yang terbantuk pembesaran. Jadi itu sebenarnya penting. Ada kesan pada kanak-kanak tu bila dia meningkat dewasa nanti. Alright, so kiranya bukannya kronik, bila orang cakap kronik je yang teruk macam kata jantung lubang lah, itulah. Tapi sebenarnya benda yang kita nampak remeh tu pun sebenarnya dah kronik kan. Boleh menimbulkan masalah. So, banyak yang simptom yang tidak ketara seperti ni sebenarnya kita boleh rawat awal. Kalau kita dapat tahu, dapat detect awal. Alright, so sepanjang doktor menjadi doktor ni ataupun kalau ikut statistik lah kan, penyakit kronik ni apa yang seringlah menyerang anak-anak ni? Kiranya yang macam kalau ikut statistik tu, kalau ikut list tu, apa yang menjadi faktor, bukan faktor lah, menjadi penyakit utama lah kalau kena dekat anak-anak? Kalau katakan yang ketara, macam saya cakap tadi paling kerap ialah asma. So bila kita bercakap pasal asma ni, dia ada berkait juga dengan masalah alahan yang lain, seperti eczema dan juga allergic rhinitis. Sebab tiga ni adalah masalah alahan. So selalu berkait rapat. Macam katakan contohnya dia start masa baby tu dengan eczema. Jadi rawatan untuk eczema tu adalah satu masalah yang kronik juga. Dia ada masa dia akan flare. Jadi kadang-kadang ini menimbulkan kerisauan pada ibu bapa, sebab kita nak doktor tak boleh hilang ke macam tu kan. Sebenarnya yang penting kita kena kawal, kawal and then pastikan tak ada komplikasi yang teruk. Macam secondary infection daripada eczema tu dapat jangkitan, dan bila dah besar sikit tu lebih pada masalah paru pula. So dia dah mula berkahak, bila sampai peringkat macam dah masuk tadika, dan bila dah menjelang remaja, dah nak masuk sekolah menengah, dah banyak masalah pada hidung pula. Jadi dia itu jadi kronik. Dia bersangkut paut. Dia bersangkut paut. Itu yang kita kena jaga. Bukan setakat pengambilan ubat, tapi juga ada faktor luaran yang mempengaruhi. Seperti faktor persekitaran, macam kalau pendedahan pada habuk,
apa lagi yang lain yang boleh mencetuskan alahan dia. Ya. So kalau macam kata apa? Kalau kita tengok anak kita sihat, macam tak demam, tak sesemua tu kita kata dia orang sihat lah kan. So macam level yang mana yang kita macam ibu bapa tu nak mula risau tanda-tanda dia tu dia ada penyakit. Okey, kalau katakan macam tadi bincangkan macam batuk sesemut kalau katakan yang normal untuk bawah 2 tahun memang dia senang nak dapat. Bila dia terdedah kan. So kalau macam katakan 5 ke 6 kali setahun tu itu consider normal. Dan dia tak ada yang dapat yang teruk. Macam kebanyakannya macam pergi klinik pun dah baik. Kalau masuk waktu sekali 2 macam tu. Tapi kita expectkan bila dah makin besar, dah lebih 2 tahun tu, dia punya daya tahan dah makin kuat dan dia punya kekerapan tu sepatutnya berkurang. Jadi kalau katakan selepas 2 tahun pun kerap juga. Mungkin sesuatu yang ada tanda awal masalah kronik. Itu kadang-kadang macam katakan contoh pesakit saya yang masuk ward tu berulang. Bila kita check, rupanya ada underlying problem. Contohnya macam anemia. Itu pun kita tak nampak kadang-kadang kan. Jadi dia tak ketara. Macam budak tu tak nampak pucat semua, tapi bila kita check hemoglobin dia rendah. Jadi bila macam masalah macam tu yang kita tak nampak, tapi kenapa dia kerap sakit ya? So itu satu indication yang daya tahan dia tak kuat juga. Kiranya macam bila anak tu dah besar, ataupun yelah semakin meningkat ni kan. So macam kita tengok fizikal dia macam kurang lah, sakit lah apalah kan. Tapi rupanya dalaman dia tak okey. Jadinya macam ibu bapa ni sebenarnya perlu ke bawa check up anak-anak selalu, ataupun bila berapa kekerapan yang perlu dibawa untuk check dia punya ni lah. Kalau kesihatan dia lah, pemeriksaan berkala itu macam pemeriksaan kesihatan tu. Kalau macam doktor cakap tadi, kalau kata masa the first 2 years 2 tahun ke bawah tu memang agak kerap kita kena bawa anak untuk rawatan. Kalau kita ikutkan macam jadual imunisasi bila tak kali dia datang untuk mendapatkan imunisasi, masa tu juga kesempatan untuk kita pemeriksaan secara keseluruhan Jadi kalau kita dah nampak ada kelainan masa tu daripada segi pertumbuhan ataupun perkembangan anak-anak, kita dah dapat detect dah masa tu. Jadi selepas umur 2 tahun tu mungkin tak perlu kerap sangat sebab dia dah masa tu daya tahan dah makin kuat. Jadi as they grow, makin besar anak tu, dia punya daya tahan makin kuat. So mungkin tak adalah macam ada apa yang berkala 3 bulan, 6 bulan kan, ikut keadaan anak. Paling-paling pun kalau ni setahun sekali lah, 6 bulan ke setahun sekali. Okey, faham. Sebab macam kalau kita pun contohlah kalau yang macam dah berusia kan, kita ada mungkin buat mammogram lah, apalah kan. So kiranya dalam range remaja ke macam tu. So kalau ikut kekerapan mungkin setahun juga macam tu. Sama tahun sekali macam tu lah. Okey, untuk elakkan lah kan. Okey, so macam contohlah kan, anak yang baru nak lahir lah, kira ni dalam ibu yang mengandung lah. Satu contoh ibu ada penyakit kronik, macam berpunca daripada ada amalan ialah macam makanan sedap sangat lah kan, manis hidup, gaya hidup mak tu kan. Sampai kan contoh macam ada diabetes ke kan. So kan kena kawal makanan kan. Boleh bagi tahu kesan adakah baby pun akan kena juga, dan kot ada kes macam ni ke yang doktor pernah hadapi? Nasihat doktor lah kiranya macam tu. Kalau kita tengokkan kebanyakan ibu mengandung, dia ramai yang dapat kencing manis, darah tinggi semasa mengandung. Kalau yang tu biasanya kesan pada baby ataupun kemungkinan baby tu untuk dapat kemudian hari tak tinggi sangat. Tapi kalau katakan memang sebelum mengandung pun dah ada kencing manis, dah ada darah tinggi, itu dah ada faktor genetik. Jadi kemungkinan untuk baby tu untuk dapat bila dia besar nanti pun ada. Lebih tinggi compare to normal population ya. Maksudnya bila mak tu dia sebelum mengandung dia tak ada diabetes semua, tapi bila dia mengandung dia ada dia efek tak masa waktu, maksudnya macam pada kandungan tu sendiri. Efek pada baby lebih pada semasa kandungan. Semasa kandungan. Maksudnya efek macam mana tu? Dia baby besar ke ataupun macam mana? Kalau ibu ada kencing manis, satu risiko dia ialah baby boleh
kalau tak terkawal baby boleh besar. Jadi large LGA kita panggil, large for gestational age. Jadi mungkin berat dia boleh mencapai sampai 4 kilo. Tapi kalau ramai sekali yang terkawal, so jadi dia punya kesan pada baby itu kurang. Lagi satu kalau berkaitan dengan semasa mengandung, contohnya kalau katakan mak dapat infection, dapat infection semasa mengandung, macam rubella, jadi baby boleh dapat congenital rubella syndrome, iaitu ada banyak kesan lain selain pada baby, katarak, masalah jantung, lahir kecil, itu akan menyebabkan masalah kronik pada baby. Daripada lahir sampailah, jadi rawatan tu perlu dimulakan sebaik lahir sampailah baby tu besar. Faham. So kiranya macam mana pun kena jagalah. Ibu tu memang kena jaga betul lah. Sebab takut kena dekat anak kan. Tapi kiranya kalau siapa yang baru kena waktu mengandung tu, risiko untuk anak dapat dia depends on sepanjang proses tu lah. Tapi kalau before that dah kena, memang kena betul-betul jagalah sebab takut ikut genetik. Faham? Salah satu penyakit kronik yang biasa juga di kalangan kanak-kanak ialah anemia. Anemia ni dia satu masalah sel darah merah rendah. So dia punya tanda-tanda sama, tapi penyebabnya berbeza. Yang paling common yang menyebabkan sel darah merah rendah ni, anemia ni, ialah kekurangan zat besi. So doktor cakap tadi dia berkait dengan pemakanan. Dan salah satu lagi penyebab ialah thalassemia. Thalassemia ni ada faktor genetik pula. So simptom yang sama tapi penyebab yang berbeza. Itu yang pentingnya, macam tadi kita cakap mengenai sejarah keluarga, bagi buat check up kat tempat yang sama. So kita boleh identify ini penyebab yang mana. So thalassemia tu boleh doktor uraikan lebih? Thalassemia ni ialah penyakit genetik dan biasanya dia diwarisi lah, sama ada daripada ibu ataupun bapa. Jadi kalau perasan kita ada thalassemia screening sebelum berkahwin. Itu salah satu usaha kerajaan untuk mengurangkan risiko kanak-kanak mendapat thalassemia lah. Terutamanya kalau thalassemia major. Dia ada dua jenis, thalassemia major dan thalassemia minor. Minor ni pembawa. Kalau katakan contoh mak aja yang pembawa, ayah normal, jadi risiko untuk anak tu jadi pembawa kurang 25%. Tapi kalau sekiranya dua-dua pembawa, jadi risiko untuk jadi pembawa 50%, tapi ada kemungkinan untuk dapat yang major. Bila dua-dua pembawa, jadi ada risiko untuk anak dapat 1 dalam 4 lah, 20% untuk dapat thalassemia major. Sebab tu pentingnya yang ujian sebelum berkahwin. Jadi kita dah tahu risiko. Maknanya setiap kali kelahiran anak kita tu, kita boleh buat ujian untuk tahu sama ada dia ada ataupun pembawa ataupun dapat thalassemia major. So dia memang keturunan Dia ada faktor keturunan. Kalau bukan keturunan ada penyebab yang lain lah. Faham. So maksudnya kalau katakan mak ayah sebelum masa pergi buat test tu, memang dia orang tu pembawa, so tak dikahwin ke macam mana? Selalu macam tu lah. Tujuan kita buat ujian tu, jadi kita dapat tahu awal. Jadi satu, kita lebih bersedia, dan kita boleh detect lebih awal lagi. Jadi kita dah boleh rancangkan plankan rawatannya. Maksudnya bila ada thalassemia antara mak ayah tu, so nanti doktor akan follow up, adalah dia punya rawatan. Kita akan buat ujian awal untuk anak. Selepas 3 bulan dah boleh buat ujian. Kita tahu lebih cepat lagi. Kalau G6PD tu dikira penyakit kronik ke penyakit lain? G6PD ni penyakit berkenaan darah juga. Dia G6PD ni lah enzim pada kita punya dinding sel darah merah. Kalau kita ada kekurangan enzim ni, jadi sel darah merah kita tu tak stable. Jadi dia senang pecah. Dan kebanyakannya yang dapat ni anak lelaki. Sebab ibu adalah pembawa. Dia kita panggil X-link. X-link X kromosom, pada X kromosom. Jadi ibu adalah pembawa, dapat pada anak lelaki. Dia tak menyebabkan anemia. Dia macam kita ada
disease feeding deficient. Tapi kita normal aja. Tapi kalau macam mak dia tu memang tak, bukan pembawa tapi anak lelaki tu kena tu, itu lain. Jaranglah jadi kalau mutation. Itu risiko dia lebih rendah. Majority yang mak pembawa dan anak lelaki dapat. Tapi kan doktor, saya dengar selalu orang akan kekurangan darah merah. Dia walaupun penyakit lain-lain, sebab dia banyak jenis penyakit kalau darah merah kurang ni. So macam kenapa punca dia? Adakah sebab pemakanan ke? Anemia tadi kekurangan darah merah lah. Kita punya komponen darah ni 3 yang penting darah merah, darah putih dengan sel pembeku platelet. Jadi kalau kekurangan darah merah ni penting sebab dia punya fungsi tu untuk membawa oksigen pada sel-sel. Jadi kalau kita kekurangan sel darah merah, sebenarnya jadi pucat, letih. Lepas tu kalau macam yang lagi teruk tu dia boleh nampak tak berdaya lah. And then bengkak hati, limpa semua Penyebab itu tu yang cakap tadi berbeza. Sama ada pemakanan. Kalau pemakanan yang common ialah kekurangan zat besi. Sebab dia komponen untuk menghasilkan heme tu. Dia komponen utama dia ialah zat besi. Jadi kalau kekurangan zat besi, dia boleh menyebabkan kurang sel darah merah lah. Biasanya jadi macam umur 6 bulan ke atas, baru masa kita baru nak memperkenalkan makanan pejar kan. Jadi kalau katakan kita tak introducekan yang kaya dengan zat besi, masa ni keperluan zat besi dia meningkat. Jadi masa tu dah ada risiko untuk dapat. Dan bila katakan sel darah merah rendah, daya tahan pun tak kuat. Jadi lagi senang nak dapat infection. Jadi jangkitan yang berulang-ulang kan. So kiranya dia kalau untuk anak, kira punca dari waktu dia kecil lah, punca dia kecil lah, kita macam contohnya kiranya mula dari bayi lah juga kan, kita kena bagi yang cukup lengkap nutrien lah. Jadi start daripada awal. Yang mulakan daripada awal, kita perkenalkan makanan sihat yang seimbang. So, sebab tu kalau macam katakan ada kes anemia, jadi kita punya investigation kita nak tengok apa penyebab tu. Antaranya kita cek dia punya paras zat besi, lepas tu tengok ada tanda-tanda thalassemia tu. Jadi baru kita tahu untuk ni. Sebab tu kalau macam katakan kita tahu penyebab dia, dan thalassemia genetik. So yang ni memang ada. So ini penyakit kronik yang tak boleh sembuh. Tapi kalau katakan kekurangan zat besi, ini boleh dirawat dan boleh sembuh. Itu beza dia, walaupun simptom yang sama, tapi penyebab yang berlainan, rawatan berlainan. Faham. So antara contoh pemakanan, pengambilan makanan yang macam mana untuk anemia tu, untuk menambahkan darah? Kalau katakan kekurangan zat besi, makanan yang kaya dengan zat besi dan daging, sayur-sayuran hijau, ikan, ayam, semua ada. Yang senang kita nak dapat. Asalkan kalau kita ikut makanan seimbang macam Malaysian plate, suku-suku separuh, itu pun memang sebenarnya dah cukup bagus dah. Untuk orang dewasa dan juga kanak-kanak. Alright. So macam kata apa, sebagai mak ayah memang nak semua anak-anak sihat kan. So untuk cegahkan anak-anak kena penyakit kronik ni, apa tip ataupun amalan gaya hidup yang untuk anak tu sendiri untuk memastikan dia elak bila kena penyakit kronik ni? Kalau kita dah tahu macam ada risiko dalam keluarga kita, ada risiko untuk masalah kronik seperti darah tinggi, kencing manis. Jadi daripada awal lagi yang penting ialah amalan makanan seimbang dan gaya hidup sihat. So kita streskan daripada awal. Ramai yang macam daripada awal anak macam memilih makan semua kan. Itu kita susah untuk memulakan pemakanan sihat dan seimbang. Banyak penyakit pun berpunca daripada itu juga. Bukan setakat kencing manis, darah tinggi. Macam tadi saya cakap anemia kan. Ramai yang macam katakan baby bila kita mulakan makanan pejar sekitar umur dalam 6 bulan tu dah mula memilih makan. Jadi ada yang mengalami masalah kekurangan zat besi. Itu dah menyebabkan anemia. So kalau macam tu mungkin doktor boleh suggestkan apa amalan yang macam, kalau macam anak tu jenis yang memilih makan kan. So mak tu sendiri apa kaedah yang dia perlu buat untuk
elakkan benda macam ni. Okay. So daripada mula kita introducekan makanan pecah tu, cuba pelbagaikan. Jangan kita stick pada satu jenis saja. Dan dia ada dua yang penting, nutrients ni, macronutrients dengan micronutrients. Yang macronutrients ni kita tengok pada intake dia punya karbohidrat, protein, lemak. So itu kena mencukupi. Dalam kuantiti yang mencukupi, sebab anak kita perlukan makanan tu untuk tumbesaran dan juga untuk kegunaan harian. Kan dia peringkat aktif, jadi dia perlukan banyak tenaga untuk melompat sana sini main ya. Jadi kalau katakan dia dah banyak dah makan, tapi sebab terlampau aktif, jadi berat tak naik juga. Itu so dia kena lebihkan kuantiti. Yes, itu bergantung pada aktiviti individu tu, kanak-kanak ni kan, keperluan dia. Alright. So tadi daripada segi makanan. So macam kalau anak tu sendiri ada penyakit kronik kan, macam mana ibu bapa ni nak macam jadi penguat kepada anak-anak lah kiranya. Sebab yelah tak semua boleh terima kan, especially yang macam mungkin boleh dikatakan waktu sekolah anak yang dalam range sekolah rendah ataupun kurang lagi daripada umur yang tu kan. Remaja. So dia awal remaja lah, senang cakap kan. So macam yelah diorang nak terima susah sebab anak kenapa diorang kata, contohlah siapa yang kena penyakit kronik macam leukemia ke apa kan, diorang tak boleh penat lah apalah kan. So macam mana penguat ni ibu bapa ni untuk support anak-anak ni. Kalau kita ada anak yang ada masalah kronik, memang bukan kesan dia pada anak tu saja, tapi pada keluarga juga. Tekanan emosi, tekanan keuangan, masa untuk pergi hospital, menemankan anak untuk dapatkan rawatan. Jadi itu ibu bapa kena tangani masalah yang tu. Pada anak pula, cuba kita penerangan lah. Buatkan macam anak kita tu faham. Kalau dia dah faham, and then kita empower dia untuk cuba berdikari dan plankan sendiri macam pengambilan ubat. Jadi itu penting. Bila dah faham, jadi dia boleh bersama-sama untuk menangani masalah kronik ni. Dan lagi satu, kita kena tengok macam masalah stres ataupun rasa rendah diri. Jadi sekarang kita ada banyak support untuk mengurangkan masalah ni, macam counselling ataupun bantuan daripada segi emosi. Itu penting sebab kanak-kanak dia masa membesar ni dia nak aktif, lepas tu bergaul dengan kawan-kawan dia macam biasa, tak nak selalu tak dapat pergi sekolah, dan ada some tu aktiviti sukan tak dapat join. Itu semua that is part of growing yang dia akan miss. Jadi kita cuba macam support and then bantu dia macam optimizekan dia punya rawatan tu. Jadi jangan dia sampai tak nak ambil ubat. Ada macam patient saya macam dia dah give up dia dah lama sangat on medication ke apa tu, dah makan ubat. So kita kena explain balik kenapa penting ambil ubat ni, untuk memastikan dia punya tahap kesihatan tu yang optimum. Kalau dia dah faham tu, insya-Allah kita boleh ni. Maknanya kena sama-sama. Tak boleh biarkan dia seorang aja yang menghadapi apa tu masalah itu. Faham? Okey. Dan cuba kita new normal lah, senormal yang boleh aktiviti. Faham. Maksudnya walaupun galakkan, walaupun anak tu sakit, tapi janganlah macam tak bagi langsung buat ini tak boleh, tu tak boleh, nak makan ini tak boleh, tu tak boleh. Kita jangan streskan pada yang tak boleh. Oh ni boleh buat, ini boleh makan. Itu lagi positif kan. Kira bagi penekanan yang boleh, yang tak boleh tu kita lupakan macam tu. Ingatkan aja, tapi jangan kita asyik bagi tahu yang tak boleh je. Okey, faham. Okey, macam tak semua aware kan pasal penyakit ni, dan tak semua macam amalkan buat check up, contoh macam setahun sekali kan. Jadi macam anak-anak ni, dia macam kita ibu bapa kadang kita tak tahu pasal anak-anak kan, dia sakit ke apa ke, kadang dia orang tak bercakap. So sebagai ibu bapa ni, apa yang boleh doktor sarankan? Sebab macam contohlah, saya bagi contoh satu macam ada yang saya kenal, macam anak dia naik busung, tapi dia macam tak tahu, macam tak perasan kan anak dia sendiri kan. Macam kita tengok macam tu je, tapi kita tak tahu sebab apa. Sampai tu check kena leukemia macam tu. So
ibu bapa sendiri ni macam nampak dekat anak, kadang dia orang tak tahu pun sebab apa kan. So apa pesan dari doktor dekat ibu bapa yang macam kerap tanya ke anak-anak ada sakit apa ke macam tu? Okay. Sebab tu macam as parents kita kena sentiasa memerhatikan. Kalau macam katakan anak kita tak banyak bercakap kan, macam terutamanya remaja lah dia suka macam buat hal sendiri, duduk dalam bilik. Tapi kalau kita peka, kita nampak macam ada perubahan. Contohnya kurang selera makan, nampak tak aktif. Kalau selalunya dia suka keluar main, betul sekarang ni banyak duduk dalam bilik. Ada perubahan pada yang aktiviti harian yang normal. Itu dah menimbulkan tanda tanya kan. Dan kita boleh mula mungkin bawa dia untuk cek jadi itu yang kita boleh dapat detect awal daripada kita biarkan sampai anak sendiri yang datang beritahu. Okey. Lepas tu contoh okey. Macam anak-anak kan sekarang ni entah penimpan dia betul ke tidak kan, dia sakit kepala lah. So macam kalau selalu anak cakap macam tu, kita kena aware macam mana tu doktor? Sebab kita tak tahu dia sakit kepala tu betul ke tak. Sakit kepala dengan sakit perut. Ini yang common lah Ini peringkat sekolah. So bila kita nak ambil serius, kita kan kalau katakan satu, selain daripada dia punya komplain tu, dia ada masalah lain. Contoh sakit kepala tadi lepas tu dia kata sakit kepala, tapi lepas tu mata dia kurang nampak ke, ataupun ada perubahan yang lain. Itu dah memang kena cepat bawa. Tapi kalau katakan dia komplain sakit kepala, tapi dia punya aktiviti macam biasa, aktif je, selera makan pun okey, main macam biasa, belajar pun tak ada terganggu, and then kita boleh monitor dulu. Faham. So kiranya benda-benda tu jangan tak semuanya kita pandang remeh. Kadang ada orang main je tak pergi sekolah apa semua kan. Lagi satu kalau katakan dia makin kerap pula komplain. Kan macam katakan mula tu seminggu sekali ke, lepas tu almost tiap-tiap hari. Tu kita dah ni kenapa pula makin kerap. Tu bawa untuk check. Jangan biarkan aja. Faham. Macam mana pula kalau kes kanak-kanak yang ada apa tu kencing manis pada usia macam mana ibu bapa tu nak detect awal benda tu? Kencing manis di kalangan kanak-kanak ni actually salah satu masalah endokrin yang agak common juga. Lebih kurang dalam setiap 500 kanak-kanak di bawah umur 18 tahun. The simptom dia actually sama macam orang dewasa. Tapi kan kita tak perasan dia simptom dia tu sama jugalah, dahaga, lepas tu kencing kerap, badan kurus, tapi selera makan tinggi. Itu yang kadang agak susah kita nak detect awal sebab saya pernah ada macam patient yang baby lagi. So baby lagi dah kena kencing manis. Tu macam kita bila dia datang tu dia macam tanda-tanda dia tu macam menyerupai infection. Jadi itu yang kita kalau ambil masa sikit untuk diagnose tu. Kalau yang dah besar, dia dah boleh bagi tahu kita macam dia ada selalu dahaga, macam simptom-simptom tu lagi cepat kita boleh suspect, and then kita terus buat ujian gula kan. Kira macam si tarik yang doktor kata tadi, makan banyak, minta makan banyak kan, tapi badan kurus. So ada impact dia rupanya. Kalau katakan macam insulin kita tak berfungsi, dah resistant kan. Sebab kita membayangkan kalau macam budak yang badan besar kan, kecil-kecil kan, ni mesti ada sebab dia ada, kalau kanak-kanak punya kencing manis ada dua jenis. Satu yang memang ada insulin dia tak berfungsi, yang satu lagi tu insulin resistant. Yang jenis pertama ni yang kerap jadi pada kanak-kanak. Jenis kedua ni itu yang berkait dengan obesity. Yang berkait dengan obesity. Dan sekarang ni makin ramai pula jenis ni sebab incident of obesity di kalangan kanak-kanak pun makin meningkat. Itu yang saya tadi berkaitkan genetik, pemakanan, persekitaran, gaya hidup. Ini macam bila dah gaya hidup macam tambah pandemik kan, lepas tu main game, tak boleh main kat luar. Jadi itu semua boleh menambahkan risiko untuk dapat penyakit. Jadi kita kena parents kena be kreatif untuk apa aktiviti yang boleh
kanak-kanak anak kita buat semasa dalam kekangan pandemik ni. Jadi dia tak ada menambahkan risiko dia untuk penyakit kronik. Okey. So kalau macam katakan apa tu, mak ayah kan, mak ayah misalnya salah seorang ada penyakit kencemanan yang diabetes kan, macam mana dia nak mengelakkan, dia nak pastikan anak dia, salah seorang anak dia tu tak mewarisi penyakit tu? Ke memang itu memang it's not 100%, bukan macam katakan kalau mak ada atau mak ayah ada 100% anak dia akan dapat, tak macam walaupun kita ada faktor genetik, tapi bila kita daripada awal lagi dah menjaga pemakanan, lepas tu makanan yang seimbang, cara hidup yang sihat, kita boleh kawal. Oh, maksudnya bila tak semestinya dah kalau anak tu 6 orang, seorang tu mesti kena tak ada. Tak juga, tak semestinya. Okey, so macam ada juga ibu bapa ni dia tak konsisten bawa anak kalau anak sakit kan, especially. So macam contoh anak demam, dia pergi dekat klinik A. Dia tak bawa pergi hospital terus, dia bawa pergi klinik A. So bila kat sana, bila dia dah check kat sana, dia pula tak puas hati kan, dia check kat klinik lain pula. So kira macam tak konsisten lah, report pun tak konsisten lah. So macam mana tu doktor? Kalau katakan untuk anak yang tak ada masalah penyakit mungkin kalau untuk katakan yang simple, sesama je, batuk je, tak apa, pergi masa klinik yang dekat dengan rumah. Tapi kalau sekiranya anak ada masalah kronik yang memang kita dah tahu daripada awal, so doktor galakkan pergi kepada satu tempat yang sama. Jadi kita ada rekod kesihatan, jadi senang untuk doktor monitor. Dan juga macam katakan, kalau kawalan dah bagus, kita nak kurangkan ubat, ataupun kawalan tak bagus, kena tambah ubat. Ada pula komplikasi yang lain, kena refer pada contohnya, kalau macam katakan anak kencing manis, ataupun obesity. Obesity. So kita dah monitor lepas kalau satu tempat, kita senang nak monitor dia punya pertambahan ada bertambah bagus ke ataupun menurun ke Dan kalau katakan ada komplikasi, contohnya komplikasi pada mata, buah pinggang, jadi kita boleh terus rujukkan untuk rawatan yang berkaitan. Jadi kalau kita tak ada rekod kesihatan yang daripada awal dan berkala kan, berkala tu, jadi kita susah sikit nak dapat gambaran sebenarnya kawalan dia macam mana. So contohnya bila anak kena satu penyakit ataupun dia tak nak pergi hospital dulu, dia nak pergi klinik dulu. Contohnya dia nampak anak tu batuk teruk lah, pergi satu klinik, lepas tu klinik kata kalau tak okey datang balik. So dia tak ada so macam mana saya nak cakap, kalau kita macam kata contoh family tu dia ada klinik keluarga dia, so kalau katakan mak bapak sakit ataupun anak tu dia bawa klinik yang sama, jadi doktor kat klinik pun dah tahu dah sejarah keluarga dia. Macam kata ayah dia ada asma, so ni anak dia dah kerap datang tu dah batuk, tiap kali dia tu batuk berkahak, tu kemungkinan ada. Jadi dia dah tahu sejarah tu. So mudah lah untuk lebih mudah lagi. Sebab tu kan kita ada macam dok cakap tadi, kalau first 2 years tu ada rekod kesihatan. Jadi selain daripada kita tengok dia punya imunisasi yang dia ambil, jadi kat sini pun kita ada carta pertumbuhan, kita boleh tengok SPNS ini pun carta perkembangan, semua tu ada dalam buku. Jadi kalau katakan sekurang-kurangnya, kalau kata dia jenis yang tak pergi satu tempat, bila ada rekod yang dipegang sendiri ni, kata jumpa dengan doktor, so doktor tengok, okey, ini bagus dia punya berat naik, tapi tiba-tiba umur 6 bulan turun. Jadi masa itu pun kita dah boleh cari apa yang terjadi masa tu. Mungkin masa tu dah ada tanda-tanda awal sakit. Yang bagusnya kalau kita ada rekod kesihatan untuk anak-anak kita. So kiranya nasihat untuk ibu bapa, kalau boleh jangan bila kita dah stick satu tempat, in case kalau anak tak pulih lagi, so pergi ke klinik yang sama ataupun buat follow up di situ ataupun terus direct ke hospital. Betul. Sebab kalau katakan pergi klinik yang sama, jadi doktor tu dah tengok, contohnya dah datang 3 kali, tapi masih tak baik. Jadi doktor tu dah tahu sejarah tu dan boleh buat rujukan. Faham? Okey, so dia memudahkan sebenarnya proses kan, dan juga taklah buang duit nak pergi banyak-banyak tempat. Tak ada buang masa, sebab nanti bila pergi klinik yang lain, doktor tu paksa ubat lain ulang kan soalan apa semua kan. Okey, faham.
Alright, so saya tambah satu lagi ke? So kita macam dah panjang kan? Okay, macam ni saya tak tahu lah mitos ke apa. Macam orang kata kalau anak kembar salah seorang mesti akan kena penyakit kronik. Contohnya macam ketumbuhan ke ataupun ialah sakit something yang kronik lah kan? Betul ke? Itu mitos tu. Okay, so mitos. Okay, mitos. Semestinya Okay. dapat. Okay. Bergantung pada apa tahap kesihatan dia. cara jaga dia ni. Alright. Kalau dia jaga betul-betul dalam perut dia dapat betul-betul nutrient, tak adalah. So mitos. Okay. Alright. So Kak Tuna dah ada apa lagi? Rasanya tak ada tu je. Okay, tu je. Alright, so kita ending sampai sini. Okay? Alright. Jadi terima kasih Doktor sudi berkongsi dengan kami hari ni. Banyak topik kita hari ni kan. Topiknya satu, tapi kita kupas banyak. Pasal kerja manis lah. Itulah. So conclusionnya saya rasa nak tak nak sebenarnya bukan nak tak nak, memang perlu pun wajib ibu bapa bawa pemeriksaan untuk anak-anak. Betul Doktor? Berkala supaya kita tahu, kita aware penyakit apa yang ada dekat anak-anak, walaupun kita rasa macam tak adalah sakit, tapi sebenarnya ada kan, walaupun tak nampak fizikal tapi dalam kita tak tahu kan. Betul Doktor? Sebab tu yang macam terutamanya 2 tahun yang pertama banyak masalah kronik ni berkait dengan either faktor genetik ataupun pemakanan. Betul. Sebab tu kita kalau katakan kita bawa anak untuk rawatan berkala tu, jadi masa tu kita boleh detect di peringkat awal lagi. Jadi kita boleh ambil langkah pencegahan. Okey, betul. Okey. Tapi bukan apa, sebab mak ayah ni bila dah anak ramai, dia dah kalau seorang tu okey, masuk yang kedua pun okey kan. Masuk yang ketiga, tempat tu dia mula dah nak pergi Dia langsamkan semua okey. Bukan setakatnya ada yang macam anak pertama datang untuk ambil injection tepat pada masa. Bila dah anak kedua, anak kita dah mula itu janganlah apa, as long as sentiasa bawa dan lebih reka lagi. Perhatikan macam kalau ada kelainan daripada kebiasaan pada anak kita tu, jadi kita lebih alert. Boleh tanyakan pada anak kan. Okay, faham. Alright. So, kita ending lah sampai sini. Terima kasih Doktor sudi meluangkan masa bersama kami. So, terima kasih juga kepada yang dekat rumah yang menonton bersama kami petang ni kan. Okay, so apa-apa boleh kalau nak berkongsi apa-apa dekat komen, boleh tulis kat komen dan kita akan bacakan. Okay, so jangan lupa macam saya cakap dari awal tadi, jangan lupa follow kita dekat Instagram, dekat mana kan? Facebook, TikTok, Twitter. Menari ya? Tak, kita orang nak menari. Kali dah kita orang dah ajak Doktor menari. Okey tak. Dan juga jangan lupa subscribe kita orang punya YouTube dan juga tekan notification. Alright, so kita jumpa next Medik Keluarga. So, terima kasih semua. Bye. Bye.